dalam lipatan zaman yang berganti-ganti, kita melahirkan ilmuwan dan mufti, empayar dan dinasti. Kita pernah dilanggar Mongol, Terduduk dan Sugul. Kita pernah berpecah dan fitnah, saling sumpah serana, saling menghancur musnah. Kita masih angkuh, merasa jago, sedang kita pernah jatuh, dirempuh dan berpeluh. Oh, menarik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima sebenarnya dua buah bungkusan. Satu daripada yang saya rasa dua-duanya buku lah yang saya beli daripada online sebelum ni. Satu daripada Galeri Ilmu. Tak silap saya buku Prof Kamil. Okey. Apa tajuk dia? Kota Terakhir. Tak apa, tak ingat. Biar lo. Satu lagi juga buku daripada IA Enterprise. Tak sure siapa, tapi daripada Pulau Pinang. Rasanya yang ni buku daripada Ustaz Ibn Rijal. Okay, salah seorang anak muda yang sangat bagus. Okay, kita buka dulu. Okay, betul. Daripada Prof Kamil, Muhammad Kamil Ibrahim. Okay, seorang profesor matematik yang menarik kisah penghijrahan beliau daripada seorang yang macam mana cakap seorang yang hidupnya orang biasa-biasa, boleh katakan hidup biasalah, dan satu ketika dia dapat kita kata hidayah selepas menunaikan umrah, dan banyaklah perkongsian daripada dia yang biasa berpindah kepada berhijrah kepada seorang yang lebih baik dan sangat baik sebenarnya, dan banyak perkongsian beliau yang sangat kita boleh ambil manfaat. Kalau ikut banyak buku dia dah saya beli beberapa buku sebelum ni, dan ni rasa buku yang terbaru, karya terakhir. Kita tak terpilu, nanti kita cerita lebih lanjut. Okey, bungkusan kedua. Betul. Buku daripada Pulau Pinang, ada dua buah buku tulisan Ustaz Nazri bin Rijal, tak silap. Tapi nama pena dia, nama yang lebih terkenal, nama penanya Ustaz, kita panggil Ustaz Ibn Rijal. Ada dua buah buku. Okey. Okey, pertama buku Islam, Muslim dan Krisis. Okey. Dia ada kandungan sejarah, dia ada kandungan analisa, dan dia ada kandungan muhasabah. Okey. Ini buku pertama. Okey, kenapa Faris? Dan satu lagi ni setakat yang saya dengar yang diceritakan, tajuk buku Bila Cinta Jadi Khilaf. Okey. Sebuah novel santai, tapi isinya asalnya bagi saya isinya agak berat tentang pertembungan hari ini, tetapi bila bawa dalam bentuk novel dia sangat dikatakan agak ringan, dan tapi mesej saya tak sampai. Okey, nanti kita ulas ketiga-tiga buku ni. Okey, kita pergi pada buku yang pertama. Tajuk dia Karya Terakhir oleh Prof Muhammad Kamil Ibrahim. Okey, roughly Prof Kamil ni setakat yang saya kenal daripada pembacaan buku dia sebelum ni, beliau merupakan seorang profesor perakaunan, okey, yang pernah bertugas di UiTM. Dan saya ingat salah satu buku dia pernah ceritakan dia berpindah ke Johor, UiTM Johor tak silap, dan mencerita pengalaman beliau lah. Dan masa kat Johor, dia ada salah satu buku dia cerita tentang banjir yang rumah dia sini kena lah. Okey, lepas tu saya dah fahamkan dia pindah ke, dia mungkin bersara daripada UiTM, lepas tu bekerja di UniKL, dan lepas tu tak yang saya tak tidak sangat rapat, tapi saya follow sebenarnya. Lepas tu dia dapat bekerja di Madinah, Universiti Madinah sebagai profesor kat sana. So ada buku cerita tentang pengalaman bertugas di Madinah. Memang dia cerita masjid
Masjid Nabawi, sangat detail, pergi hampir setiap hari lah. Tapi cerita Prof Kamil dia cerita waktu subuh memang dia akan pergi masjid. Itu special dibanding yang saya lah, dan mungkin sebahagian yang lain. Okey, yang ni rasa kita perlu follow, kita perlu contohi beliau. Lepas tu saya tak sure bila mana dia balik Malaysia, tapi sekarang ni bila balik Malaysia ni saya fahamkan, saya follow sikit cerita dia sakit, buat hemodialisis, tapi masih lagi dengan aktiviti kemasyarakatan. Contohnya ada kuliah-kuliah ilmu, ada of course menulis buku, dia masih teruskan lagi. Lepas tu aktiviti berbuka puasa dan pelbagai lagi lah. Dan saya tak pasti, tapi kita baca sikit belakang buku ni. Dia tulis sini, dia punya sinopsis saya kira. Saya tersenyum sendirian melihat foto terakam di KPJ Selangor setelah 2 hari bersama mereka. Subhanallah, begitu pantas fizikal saya bertukar daripada berisi menjadi kurus kering. Ini barangkali dia cerita ketika dia sakit, masuk ke hospital. Itulah kesan daripada air yang dikeluarkan dari badan bagi mengurangkan risiko air memasuki paru-paru. Banyak lagi kesan sampingan lain yang perlu dijaga apabila buah pinggang tidak berfungsi sepenuhnya. Yang saya faham dia ada masalah buah pinggang dan menjalani hemodialisis lah. Kemudian saya melihat foto yang diambil beberapa tahun lepas ketika tubuh sihat sejahtera. Perbezaan sangat ketara, tubuh sakit, wajah kelihatan lemah sekali. Tubuh sihat, wajah tersenyum girang. Namun kedua-dua perlu disyukuri kerana ia mengandungi 1000 makna dan perlu ditafsir dengan mata hati. Karya tak akhir, membicarakan usia berbaki yang semakin suntuk. Ia satu ingatan untuk difikirkan sama ada ketika sihat atau sakit. Alasannya mudah, ketika kematian muncul tanpa diduga, tidak lambat dan cepat sesaat. Beringatlah agar kaki dapat melangkah masuk ke jannah bersama orang tersayang. Ingat, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sibuk, dan hidup sebelum mati. So saya kira yang ni adalah tulisan Prof Kamil, barangkali yang menceritakan dalam fasa kehidupan yang terkini lah. Lepas balik dari Madinah, dia mungkin tak apa sihat, mungkin on hospital atau pusat dialysis tu mungkin menjadi rumah kedua beliau. Tetapi kita dapat melihat beliau dalam keadaan sakit masih lagi contribute kepada masyarakat, termasuklah buku ni. So saya rasa buku ni menarik untuk kita baca. Okey, seterusnya kita pergi pada buku yang kedua, buku tulisan Ibn Rijal. Yang buku ketiga juga buku tulisan Ibn Rijal. Okey, so kita pergi yang kedua dulu. Seperti yang saya baca tadi, tajuk Islam, Muslim dan Krisis. Tapi sebelum saya pergi pada buku, saya nak mungkin nak ulas sikit tentang penulisnya. Nama dia Ustaz Muhammad Nazri bin Rijal, kalau tak silap saya, tapi saya lebih kenal dan rasanya semua orang lebih kenal sebagai Ustaz Ibn Rijal, yang mana kalau saya sendirilah, saya kenal dia sebagai seorang anak muda yang dia dulu belajar somewhere dekat Lembah Kelang. Tak silap saya kelulusan psikologi, dan masa ni menjadi kaunselor dekat sekolah. Tapi selepas belajar, dia banyak meneliti sekeliling, banyak juga menulis buku, menulis skrip drama, skrip filem, tak silap saya, wallahualam kalau betul salahkan. Tapi nak kata dia bukan sekadar belajar seperti kebanyakan kita, tapi maksudnya belajar di universiti bukan sekadar, tapi dia belajar dan juga dia maksudnya memberi manfaat pada orang lain. Okey, menulis buku dan sebagainya. Dan tak silap saya sekarang ni dia tengah ada sama ada sedang ataupun dah tamat belajar peringkat master di USM. Okey, balik kepada buku ni. Bagi saya nampak buku ni setakat yang mana dia cerita. Okey, saya baca sinopsis dulu. Di belakang ni tulis, dalam lipatan zaman yang berganti-ganti, kita melahirkan ilmuwan dan mufti, empayar dan dinasti. Kita pernah dilanggar Mongol, terduduk dan sugul. Kita pernah berpecah dan fitnah, saling sumpah serana, saling menghancur musnah. Kita masih angkuh
merasa jago sedang kita pernah jatuh, dirempuh dan berpeluh. Oh, menarik dia punya tulisan. Siapakah yang bersalah dalam krisis ini? Adakah Islam yang kita genggam semakin sukar atau genggaman ini semakin longgar? Siapakah yang mencetuskan krisis ini dan bagaimanakah ia bermula? Question mark. Jika menjadi Islam itu adalah Muslim, adakah seorang Muslim itu benar-benar Islam? Question mark. Kita berada dalam perangkap persoalan yang rumit, cinta tiga segi, konflik yang dalam dan seni antara Islam, Muslim dan krisis. Okey, saya rasa ada tanda tangan Ustaz Ibn Rijal kat sini. Okey. Baru-baru ni tak silap dalam Facebook Ustaz Ibn Rijal ada share tentang tanda tangan dia dengan ayah dia lah. So adalah ulasan itu, nanti boleh tengok. Okey, sebut sikit tentang Ustaz Ibn Rijal ni. Sebenarnya saya dah lama ikuti beliau dalam YouTube beliau. Boleh type Ustaz tulis Ibn Rijal, ataupun boleh ikuti dalam beberapa YouTube channel lain. Banyaklah perkongsian dari Ustaz Ibn Rijal ni, dan saya tak ingat, tapi saya cadangkan buka UNAS Network, UNAS Media Network, dan kita ada banyak asatizah yang bagi penyampaian, dan salah satunya Ustaz Ibn Rijal. So kalau saya suka Ustaz Ibn Rijal punya satu siri dia panggil sebagai Empire. Ada Empire dia 1 sampai sekarang 40 lebih, tak silap. Dia bermula pada zaman Rasulullah ataupun zaman sahabat, tak silap ya. Dia pergi pada zaman sahabat, Salafus Soleh, zaman Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah dan sebagainya, dan pergi pada zaman seterusnya Utsmaniyah, dan yang terkini mungkin sekitar awal 1900 lah. So bagi saya, kalau kita ni mungkin tak celik sejarah, terutama sejarah Islam, sejarah tamadun, geopolitik dunia, saya cadangkan ikuti channel berkenaan siri Empire, sangat menarik. Satu lagi yang saya nampak menarik Ustaz Ibn Rijal dalam channel YouTube dia sendiri tentang Nabi-Nabi. Dia cerita daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, pun sangat menarik, pada mungkin Ramadan 2-3 tahun lepas lah. So saya kira itu tentang beliau, seorang anak muda yang bagi saya sangat banyak membaca, sangat observer, seorang pemerhati yang baik, sangat pemikiran kritis, dan pandangan beliau selalu pandangan yang tidak ekstrim kepada beberapa pihak, pandangan yang sangat harmoni, sangat mengambil pendekatan tengah. Okey, saya kira beliau itulah kelebihan beliau. Okey, dan buku ini bila kita dah ikuti beliau, saya rasa beliau memang sangat seorang yang sangat berbakat, dan banyak tulisan beliau, rasa belasan mungkin berpuluh buku. Yang tu saya tak pasti, tapi ada beberapa buku sebelum ni saya dah beli tentang Mesir, tak silap, dan ada buku lain, dan ini antara yang saya rasa yang menarik juga untuk kita baca, untuk kita tulis, dan offer kita manfaatkan untuk diri kita. Buku ni saya kira mengandungi adunan sejarah, adunan analisa, adunan pelajaran untuk kita. Okey, sedikit kita pergi pada bahagian kandungan, bermula pada kurun ke-18, kurun ke-19, kurun ke-20, dan kita semula sampai kita hari ini berkaitan dengan politik dunia, geopolitik lah maksudnya, yang mana kita dalam konteks Malaysia, kita jangan jadi kata depan kurang. Kita apa-apa hari ni kita sebut tentang Islam, Muslim, kita akan jangan lihat pada konteks kita Malaysia, orang Melayu, orang bukan Melayu, bukan Islam sebagainya, tapi kita tengok melihat konteks dunia, konteks Asia Tengah, konteks dunia Arab, konteks Asia Barat, konteks benua Amerika, dan pelbagai lah. So bagi saya terlalu banyak persoalan yang kalau dia disebut tentang Islam, Muslim dan krisis, terlalu banyak persoalan, dan insyaAllah mudah-mudahan buku ini akan memberi jawapan. Okey, seterusnya kita pergi kepada buku Ustaz Ibn Rijal juga, tajuknya Bila Cinta Jadi Khilaf, yang sebenarnya macam kita hari ini kita maklum berkenaan dengan kita kata konflik atau pertembungan pandangan
bukan pandangan lah, saya tak tahu nak kata apa istilah lebih tepat. Mungkin kecenderungan antara kumpulan yang so-called Sufi dengan satu kumpulan yang so-called Wahabi ataupun disebut sebagai Salafi. Saya nak ulas sebab bukan gelanggang saya nak ceritakan antara kedua-duanya, dan saya sebagai sebagai ahli masyarakat, of course lah saya juga memerhatikan antara kedua-dua kecenderungan ni. Saya ada kawan belah ni, saya ada kawan belah ni, saya ada guru belah ni, saya ada guru juga belah ni, dan ramai juga yang mengambil langkah jalan tengah yang tidak ekstrim kepada kedua-dua kecenderungan ni. Dan sebenarnya buku ni menceritakan keadaan yang sama lah. Cerita tentang seorang pasangan lelaki dan perempuan yang masing-masing belajar bersama dan bersama-sama ingin mendirikan rumah tangga bersama lah. Tapi salah satu pihak ni, keluarga dia kecenderungan Sufi, satu lagi pihak ni, saya tak ingat lelaki atau perempuan, kecenderungan Salafi ataupun kita sebut so-called Wahabi tadi lah. Dan bagi saya buku ni mesej asalnya, tajuk bila kita nak sebut tentang perbezaan pandangan, peperangan mungkin perbalahan antara so-called Wahabi dengan so-called Sufi ni memang agak berat, tetapi Ustaz Ibn Rujal cuba membawa dalam mesej yang ringan untuk kita mudah hadam dalam bentuk novel, sebuah novel rare tentang cinta dan pemikiran. So kita baca sikit sinopsis dia. Sini ada sinopsis dia bawa dalam bentuk skrip lah. Skrip ayat pertama skrip dia. Jadi kiranya Tuan Haji Salafi, bila agaknya tarikh yang sesuai untuk kami hantar rombongan? Question mark. Soal Haji Sufi sambil mengunyah buah pencuci mulut. Jawab balas Haji Salafi, bila-bila pun tak ada halangan di pihak kami. Lepas tu jawab pula Hajah Kasum, syukurlah kalau macam tu, senang kerja kami. Lepas tu Haji Salafi tersenyum dan beroleh poin baru. Dia kata, Islam ni kan mudah kak, tak perlu kita bersusah-susah macam mengada-ngadakan benda baru yang tak ada pun dalam agama. Dia nampak kan dia punya peluru kan. Sebenarnya Farid menoleh ke arah ayahnya. Tangan Faridah pula menjala mencubit peha suaminya. Matanya seolah memberi isyarat sudah tu. Lepas tu Haji Sufi pula membalas, baiklah kalau Haji Salafi cakap begitu, senang kerja kami. Risau pula kalau tarikh pertunangan pun Haji Salafi nak minta dalil, jenuh kami nak mencari. Haji Salafi membalas servis. So itulah sedikit realiti lah masyarakat kita hari ini. Bukan dalam buku saja, tapi realiti hari ni. Kita pergi masjid, kita nampak ada sahabat-sahabat kita ada cenderungan itu dan cenderungan ini. Kita pergi kelas, kita pergi kuliah, kita pergi mana-mana, kita akan nampak umumnya perbezaan pandangan begitulah. Oklah saya pun tak terkecuali. Dan saya rasa buku ni membawa satu pendekatan tengah yang lebih harmoni untuk kita faham apakah yang dipanggil golongan Sufi, apakah yang dipanggil golongan Salafi. Yang sekarang of course kalau kita sendirilah kita akan alert kalau kita dibesarkan dengan cerita ulama-ulama Sufi satu zaman-zaman terdahulu. Begitu juga dengan kalau ada belah Salafi ni, kita terdedah dengan golongan tabi'in, golongan Imam Salafi satu ketiga dahulu. Betul, tapi dalam konteks Malaysia ni Salafi ni orang anggap orang sinonimkan dengan Wahabi. Wahabi sinonimkan dengan Muhammad bin Abdul Wahab, yang merupakan salah seorang ulama di Arab Saudi, di Saudi satu ketiga dahulu, yang memerangi satu golongan yang dianggap melampau. Yang agak melampau ni pula dikatakan golongan Sufi yang wawalam lah, yang dikatakan membuat amalan-amalan bid'ah, sebuah pokok dan sebagainya. Tapi benda tu tajuk lain, mungkin tak perlu cerita sini. Tapi
Sebab tu saya dari awal tadi sebut so-called sufi, maknanya bukan sufi yang dalam konteks yang kita di Malaysia sebut sufi ni, merujuk pada sufi ulama sufi yang dulu. Begitu juga saya akan sebut so-called wahabi dan so-called salafi ni, sebab kalau kita betul-betul pergi pada istilah salafi, kalau kita betul-betul pergi pada istilah wahabi, ia bukan konteks tuduhan wahabi salafi yang kita guna dalam masyarakat hari ini, yang seperti yang diterangkan dalam buku ni. So saya kira ketiga-tiga buku ni mudah-mudahan banyak manfaat kepada pertama diri saya dulu yang membeli dan ada niat untuk membaca dan mengkhatamkannya. Dan kalau katakan tuan-tuan dan puan berminat, mungkin nanti saya letakkan description kat mana saya beli. Itu saja yang saya boleh kongsikan hari ini. Mudah-mudahan semua mendapat sedikit manfaat daripada perkongsian kali ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.